Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid serta guru-guru di luar sana. Okey, hari ini kita bertemu lagi bersama dengan saya iaitu Cikgu CJ Ramli di mana di channel Cikgu CJ Ramli iaitu channel Cikgu Jaafar bin Ramli daripada SMK Taman Mutiara Rini 2 Johor Bahru. Yang mana channel ini akan memaparkan dan berkongsi tentang video-video PDPC yang berkaitan dengan subjek PJ, PK dan juga subjek Geografi tingkatan 3. Okey, pada hari ini jika anda semua lihat di belakang saya, okey, ini gambar apa? Itu merupakan gambar kompas. So, apa yang akan kita belajar pada hari ini? Jom kita sama saksikan. Okey, sebagaimana yang saya terangkan pada intro sebentar tadi, hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk pandu arah ataupun orienteering untuk subjek PJ, PK tingkatan 3. Okey, sebagaimana dan untuk pengetahuan semua rakan-rakan guru dan juga semua pelajar di luar sana, pandu arah ataupun orienteering ini merupakan unit yang ketujuh iaitu di bawah tajuk rekreasi dan kesenggangan. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam untuk membincang dan menerang tentang apakah yang dimaksudkan dengan pandu arah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pandu arah, elok apalah kiranya untuk kita melihat apakah standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini dapat dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah melakukan aktiviti pandu arah dengan menggunakan kompas, peta dan juga kad arahan. Yang kedua adalah cuba untuk melakar dan menjelaskan laluan pandu arah berdasarkan tugasan. Walaupun dalam suasana pembelajaran PDPR di rumah, namun begitu pengajaran dan pembelajaran kita tetap dapat diteruskan dengan menggunakan ruang ataupun tempat yang sesuai dan selamat bagi melaksanakan aktiviti pandu arah ataupun orienteering ini. Mula-mula kita akan melihat apakah kebaikan melibatkan diri dalam sukan orienteering ini. Secara asasnya terdapat 8 kebaikan sukan orienteering ini. Yang pertama adalah sukan untuk semua. Yang kedua, meningkatkan kecergasan fizikal. Yang ketiga, memberi cabaran dan keseronokan. Dan yang keempat, meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan. Kelima, membina sikap positif dan keyakinan diri. Keenam, menggunakan persekitaran yang sihat. Ketujuh, meningkatkan kemahiran pembacaan peta dan kompas. Dan yang ke-8, dapat memupuk sifat keberanian dan ketenangan dalam keadaan cemas. Mula-mula kita akan cuba menghuraikan dengan lebih terperinci tentang kebaikan yang pertama dalam menyertai sukan orienteering ini iaitu sukan untuk semua. Secara asasnya kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan konsep sukan untuk semua. Sukan untuk semua adalah bermaksud semua lapisan masyarakat tidak mengenal bangsa, agama, jantina, bentuk tubuh badan boleh melibatkan diri di dalam sukan ini. Oleh itu, sukan orienteering ini amat sesuai untuk dimainkan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi, amat bertepatan dalam situasi ini yang mana aktiviti pandu arah ini dapat kita lakukan bersama dengan ahli keluarga kita. Seterusnya dapat meningkatkan kecergasan fizikal. Apabila kita melakukan pergerakan secara tidak langsung akan meningkatkan kecergasan fizikal kita. Dan ini juga dapat membawa dan membentuk keluarga kita sebagai sebuah keluarga yang sihat semasa kita melakukan aktiviti orienteering ataupun pandu arah ini. Dan di samping itu juga dapat memberi cabaran dan keseronokan kerana semasa melakukan aktiviti orienteering ini, terdapat beberapa cabaran yang boleh kita letakkan dengan meletakkan pada kad arahan. Apa itu kad arahan? Okey,
kad arahan akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Seterusnya, dapat meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan. Ini dapat kita praktikkan, elemen ini dapat kita terapkan semasa kita meletak ataupun kita mencadangkan aktiviti di kad arahan. Di mana sekiranya kita meletakkan aktiviti yang berkaitan dengan menghasilkan pantun 4 kerat ataupun mengemukakan soalan tentang pengetahuan am, ini secara tak langsung akan dapat meningkatkan kecergasan mental dan menguji dan meningkatkan daya tumpuan kita sebagai peserta dan juga seluruh anggota keluarga dan pelajar-pelajar kita yang lain. Dan yang kelima pula, membina sikap yang positif dan keyakinan diri, iaitu dengan melibatkan diri dalam aktiviti pandu arah ini, kita haruslah senantiasa positif, iaitu fokus pada arahan yang telah tertera pada kearahan dan juga menanam sikap saling mempercayai bersama dengan ahli kumpulan kita. Dan kita sekiranya diberi mandat dan kepercayaan untuk bearing kompas tersebut, kita harus menunjukkan yang kita ada keyakinan diri yang kuat dan mampu melakukan bearing yang tepat. Dan dengan ini secara tidak langsung, kita dapat menggunakan persekitaran yang sihat, iaitu persekitaran rumah kita ataupun taman permainan yang berdekatan dengan rumah kita bagi mempraktikkan sukan pandu arah ini. Meningkatkan kemahiran pembacaan peta dan kompas. Walaupun kita tahu dalam suasana yang terhad, iaitu kita tidak dapat melakukan aktiviti ini di rumah, itu bukan halangan. Sebenarnya, gadget ataupun telefon kita terdapat beberapa app ataupun aplikasi kompas yang boleh kita gantikan kompas magnetik yang ada di sekolah. Di mana apa yang perlu kita lakukan hanyalah perlu install aplikasi yang berkaitan dengan kompas dan menggunakannya semasa melakukan aktiviti sukan orientering ini. Dan yang paling penting, yang ke-8 adalah memupuk sifat keberanian dan ketenangan dalam keadaan cemas. Terutamanya apabila salah seorang daripada ahli kumpulan kita gagal melakukan bearing yang tepat, kita jangan marah-marah. Sebaliknya kita menasihati dan membimbingnya agar ia dapat mencari jalan keluar tentang cara untuk melakukan bearing yang tepat. Okey, berikut merupakan simulasi melakukan aktiviti pandu arah. Murid-murid semua boleh merujuk di dalam buku teks PJPK tingkatan 3. Kerana gambar ini saya ambil daripada buku teks PJPK tingkatan 3. Sekiranya kamu lihat di sini terdapatnya 8 stesen. Okey, 8 stesen di mana peserta perlu bergerak daripada stesen 1 dan tamat di stesen yang ke-8. Okey, dan di sebelah kanan pula terdapatnya petunjuk, iaitu segitiga bermaksud mula, bulatan merupakan titik kawalan, manakala bulatan yang ada lagi, bulatan kecil di dalam merupakan tamat, iaitu checkpoint yang ke-8. Okey, di sini contoh pada simulasi ini adalah menggunakan persekitaran sekolah. Namun, murid-murid serta bersama dengan ahli keluarga dapat mengubah suai dengan persekitaran tempat tinggal masing-masing. Mungkin juga boleh hanya menggunakan kawasan dalam rumah dan luar rumah kita sahaja. Tetapi adakah boleh melakukannya? Ya, macam mana nak melakukannya? Sekejap lagi saya akan terangkan. Kerana aktiviti pandu arah ataupun orientering ini juga boleh dilakukan dengan mengira langkah. Okey, ini merupakan contoh kearahan yang mana saya ambil daripada buku teks. So, mungkin murid-murid boleh mengubah suai kad arahan ini untuk lebih sesuai dengan persekitaran tempat tinggal dan juga tahap ahli keluarga murid-murid semua. Kerana dengan mengubah suai mengikut keadaan diri kita dan keluarga kita, ianya dapat menarik minat dan juga dapat
mencukil bakat yang ada pada ahli keluarga kita. Okey, mari kita lihat kad arahan yang sebagaimana saya ambil daripada buku teks. Contoh pada kad arahan yang pertama, iaitu kad arahan mula, di mana peserta haruslah bermula di tapak pimpinan. Dan pada kad arahan tersebut akan tertera pendanda kawalan, iaitu 132. Dan pada kad arahan juga akan diberi hint ataupun petunjuk, iaitu memasak. Di sini terdapat 2 hint, iaitu aktiviti memasak dan juga jarak ke langkah. Inilah sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, yang mana aktiviti pandu arah ini juga boleh dilakukan dengan mengira langkah tanpa menggunakan kompas. So, jika semua anak murid dan juga rakan-rakan guru di luar sana tak nak untuk install aplikasi kompas tadi, maka kita boleh ubah suainya dengan mengira langkah ataupun jarak langkahan. Right. So, jarak langkahannya adalah 100 dan bearingnya adalah 278 darjah. Okey, dekat sini mula menguji tahap kemahiran murid untuk melakukan bearing. Okey, kebiasaannya pada kearahan ini, untuk di kad arahan yang pertama akan ditulis masa mula melakukan aktiviti. Dan pada kearahan juga akan kita nyatakan soalan uji minda. Contoh pada soalan yang pertama, nyatakan 3 jenis alatan serta fungsinya. Ingat, keterangan tadi memasak. So, jenis alatan adalah perlu berkaitan dengan memasak. Kita beralih kepada kad arahan yang pertama, iaitu penanda kawalannya adalah 3, 5, 4. Keterangannya adalah kiblat. Jarak langkahnya adalah 175. Tetapi pada kali ini, bearing sudutannya tidak dinyatakan. Apakah yang perlu dilakukan oleh murid? Murid haruslah mencari di manakah letaknya hint yang berkaitan dengan kiblat, iaitu sama ada surau ataupun tempat ibadat. Di mana murid perlulah melakukan bearing ke arah surau ataupun tempat ibadat tersebut, dan bearing tersebut haruslah dicatat pada kearahan yang pertama ini. Setelah murid pergi di surau tadi, murid pun akan bertemu satu lagi kearahan, iaitu kad arahan yang kedua, yang merupakan penanda kawalan 625, di mana hintnya adalah PT3. Okay, apakah yang berkaitan dengan PT3? Okey, berkaitan dengan PT3, jika di kawasan persekolahan, mungkin bilik peperiksaan. Okay. Sekiranya pelajar tak nak melakukan bearing, pelajar boleh melakukan kiraan langkah, iaitu sebanyak 240 langkah. Okay. Apabila berada di surau tadi, pelajar akan melakukan bearing ke bilik peperiksaan, dan pelajar haruslah catat apakah bearing ke bilik peperiksaan. Okey, apabila tiba di stesen yang kedua ini, pelajar perlu melakukan aktiviti, iaitu lakukan aktiviti lompat bintang 10 kali. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, adakah terdapat urustia yang akan memastikan semua murid ataupun peserta melakukan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan pada session? Okey, jika murid-murid semua masih ingat pada perkongsian saya yang pada yang pertama, bahawa pengurus kejohanan ataupun guru boleh melantik mana-mana pelajar untuk dijadikan sebagai petugas di checkpoint. Dan petugas itulah yang akan bertindak sebagai individu yang akan melulus dan membenarkan setiap pergerakan pelajar ke stesen berikutnya. Oleh itu, semua murid perlulah melakukan aktiviti lompat bintang, iaitu sebanyak 10 kali. Jika di rumah, apakah yang boleh dilakukan? Mungkin juga ibu bapa boleh memberi cadangan kepada anak-anak semua untuk melakukan aktiviti lari ulang-alik pada jarak 10 meter. Okey. Seterusnya di checkpoint yang ketiga ataupun kad arahan yang ketiga,
Penanda kawalannya merupakan 695. Keterangannya merupakan gedung ilmu. Jarak ke gedung ilmu itu adalah sebanyak 250 langkah. Okey, gedung ilmu. Apakah yang berkaitan dengan gedung ilmu di sekolah? Ya, saya yakin dan percaya anak-anak murid di luar sana sudah tahu jawapannya. Kerana gedung ilmu di sekolah merupakan pusat sumber sekolah. Jadi, daripada unit peperiksaan tadi, pelajar haruslah melakukan bearing ke pusat sumber sekolah. Maka, bearing tadi perlu dicatat. Dan apabila tiba di sebelum bergerak ke stesen berikutnya, iaitu gedung ilmu, pelajar perlulah mereka cipta satu pantun 4 karat. Mungkin di sini jika dilakukan di rumah, mungkin ibu bapa boleh mengeluarkan soalan teka-teki yang mudah untuk menguji pengetahuan anak-anak. Ataupun juga mungkin guru-guru di luar sana boleh mencadangkan aktiviti yang bersesuaian untuk dilakukan bersama dengan ahli keluarga di rumah. Okey, di sini saya ingin mengajak semua pelayan-pelayan yang melihat dan menonton video saya ini untuk berkongsi aktiviti yang sesuai untuk kita lakukan bersama dengan ahli keluarga kita dalam aktiviti pandu arah ini di rumah. Sila kongsi cadangan anda di ruangan komen yang terdapat pada video ini. Seterusnya, penanda kawalan yang keempat iaitu 534. Keterangannya adalah NBA. NBA apa ya? Ya, iaitu salah satu kejohanan bola keranjang. So, yang berkaitan dengan NBA di sekolah mungkin merupakan gelanggang bola keranjang. So, sebagaimana yang sebelum ini, pelajar daripada gedung ilmu tadi perlu bearing ke gelanggang bola keranjang. Okey, dan bearingan tadi haruslah dicatat. Apabila tiba di gelanggang bola keranjang, pelajar perlulah melakukan aktiviti berfee sebanyak 5 kali. Okay. Seterusnya, pelajar akan menerima kad arahan yang seterusnya, iaitu penanda kawalan 312. Keterangannya adalah energizer. Okay. Apakah energizer jika di sekolah? Okay. Energizer merupakan bateri memberi tenaga. So, di sekolah apakah pusat pemberi tenaga kepada kita? Okey, siapa cepat dia dapat, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Ya, terima kasih. Energizer yang dimasukkan merupakan kantin sekolah, di mana makanan dapat memberi tenaga kepada kita. Okey, apabila tiba di stesen yang kelima, pelajar perlu mencatatkan 3 jenis energizer ataupun 3 jenis sajian makanan. Di sini juga ibu ayah dan juga guru-guru boleh mencadangkan sekiranya aktiviti hendak dilakukan di rumah, mungkin minta anak-anak untuk mencadangkan satu menu sarapan pagi, menu makan tengah hari dan juga makan malam. Kita boleh olah mengikut kesesuaian kita. Seterusnya, checkpoint yang keenam iaitu penanda kawalan 562. Keterangannya adalah tabung uji. Jika berkaitan dengan tabung uji di sekolah, sudah tentulah makmal sains. Okey. Pelajar perlu melakukan bearing ke makmal sains. Bearing tersebut haruslah dicatat. Dan apabila tiba di sesi yang keenam, pelajar perlulah menyenaraikan 3 jenis radas yang terdapat di makmal sains. Okey, seterusnya kita pergi ke checkpoint ataupun kad arahan yang ketujuh, iaitu penanda kawalan 213. Keterangannya adalah negaraku. Okey, di manakah lagu negaraku senantiasa berkumandang? Ya, lagu negaraku biasanya berkumandang di tapak perhimpunan sekolah. Okey, pelajar daripada makmal sains, pelajar haruslah bearing ke tapak perhimpunan sekolah. Bearingnya tadi itu haruslah dicatat. Dan di sini tugasannya adalah pelajar perlulah melukis bendera sekolah.
Jika di rumah, apakah yang boleh dilakukan? Banyak aktiviti yang berkaitan dengan lukisan boleh dilakukan. Sekiranya anak-anak yang mempunyai tahap yang lebih rendah, mungkin ibu ayah boleh menyediakan lukisan ataupun gambar-gambar tertentu dan meminta anak-anak untuk mewarna gambar tersebut. Lukisan yang terbaik akan dianggap sebagai pemenang. Okey, seterusnya pelajar akan bergerak ke checkpoint ataupun kad arahan yang terakhir, iaitu kad arahan yang ke-8, di mana pelajar akan berjumpa kad dengan ucapan tahniah. Ini menunjukkan bahawa semua telah sampai ke checkpoint yang terakhir. Dan apa yang perlu dilakukan oleh semua murid adalah perlu menyerahkan semua tugasan kepada petugas yang sedia menanti di checkpoint yang ke-8. Dan masa keseluruhan aktiviti haruslah dicatat, kerana masa mula versus masa tamat dan juga bearing yang betul dan tugasan yang terbaik kita akan ambil kira bagi menentukan siapakah pemenang bagi acara pandu arah ataupun orienteering ini. Okey, kita akhiri kelas kita ini di mana cikgu menyediakan 2 soalan kefahaman. Soalan yang pertama, pelajar perlu menghasilkan 1 kad arahan yang lengkap yang mengandungi 5 hingga 8 stesen mengikut panduan buku teks PJPK tingkatan 3. Soalan yang kedua, nyatakan 5 kebaikan menyertai aktiviti pandu arah. Okey. Sekiranya pelajar tidak dapat ingat 8 kebaikan tadi, pelajar boleh memberi cadangan apakah kebaikan menyertai aktiviti pandu arah ini. Okey, sekian dahulu perkongsian saya, Cikgu CJ Ramli, tentang tajuk Unit 7 iaitu rekreasi dan kesenggangan, iaitu pandu arah dan juga orienteering. Bagi mereka yang pertama kali datang ke channel Cikgu iaitu CJ Ramli, jangan lupa tekan butang subscribe, share and like kerana anda akan menjadi individu pertama yang akan menerima notifikasi apabila cikgu memuat naik video-video yang terbaru yang berkaitan dengan subjek PJ, PK dan juga subjek geografi tingkatan 3. Sehingga berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.